Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di antara objektif syariah atau dipanggil maqasid syariah, salah satunya adalah untuk menjaga nasab atau keturunan. Sebab itulah Islam membenarkan ataupun mensyariatkan perkahwinan. Dan perkahwinan itu adalah perkara yang digalakkan dalam Islam. Tuan-tuan boleh lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa surah Rum ayat 21. Bagaimana Allah menceritakan objektif perkahwinan itu adalah litaskunu ilaiha. Untuk hati kita tenang bila ada pasangan kita atau isteri kita atau suami kita. Dan juga mawaddah dan rahmah. Kasih sayang dan saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Bahkan Nabi SAW menyebut bahawa nikah min sunnati. Nikah itu termasuk dalam sunnah aku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia bukan daripada kaumku ataupun dia bukan daripada umatku. Dan dalam hadis yang panjang ini, saya bacakan hanya sebahagian. Antara objektif perkahwinan adalah untuk meramaikan zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu perkahwinan. Jadi hukum berkahwin itu bergantung kepada diri seseorang. Ada kalanya sunat dan ada kalanya wajib dan ada kalanya dia makruh berdasar kepada kondisi seseorang itu. Cuma persoalan yang sering timbul dan kebelakangan ini adalah soal berkahwin lebih daripada satu atau dinamakan sebagai poligami. Dan ia menimbulkan berbagai telahan daripada berbagai pihak. Ada yang menolak 100%, ada yang menerima 100%, dan ada yang tidak menerima 100% dan tidak menolak 100%. Jadi saya mengajak tuan-tuan untuk melihat apa perkara yang dimaksudkan dengan poligami dalam Islam itu. Pertama ialah poligami itu sebenarnya dibenarkan dalam syarak. Tidak ada arahan untuk mewajibkan orang berpoligami dalam Quran dan tidak ada larangan untuk berpoligami. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Bergantung kepada situasi seseorang itu. Sebagaimana hukum perkahwinan biasa. Ada yang wajib. Wajib ini contohnya ialah lelaki-lelaki yang barangkali mempunyai nafsu yang sangat kuat yang tidak mampu untuk dipenuhi oleh seorang isteri. Contohnya. Ataupun dengan tujuan-tujuan yang baik untuk membela ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Dan Nabi SAW sendiri mengamalkan poligami. Bahkan menjadi salah satu khususiat keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah beristeri lebih daripada 4 orang. Dan kalau kita lihat sejarah, kesemua isteri-isteri Nabi SAW itu kebanyakannya adalah janda yang kematian suami berperang di jalan Allah dan sebagainya. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami ini ada dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, juga surah An-Nisa ayat yang ke-127. Itu dari peringkat asas mengenai isu poligami dalam Islam. Cuma yang menjadi masalah masyarakat hari ini adalah masalah kepada pengamal-pengamal poligami itu. Sering ditekankan dalam masyarakat, poligami membawa satu keadaan yang tidak stabil dalam keluarga dan sebagainya. Jadi syarat utama berpoligami itu adalah adil. Dan menariknya di negara kita dan negeri kita, negeri Perak Darul Ridwan, adalah mereka yang berhasrat untuk berpoligami perlu untuk mendapat kebenaran daripada mahkamah. Kenapa perlu kebenaran daripada mahkamah? Kerana mahkamah yang akan mengukur mampu ataupun tidak mampu seorang suami itu berpoligami dari sudut nafkah zahir, batin dan sebagainya. Jadi untuk itu, untuk para wanita dan juga orang lelaki di negeri Perak ini, kalau berhasrat untuk berpoligami perlu mengikut peraturan dan juga undang-undang yang sedia ada. Kerana untuk menjamin hak, terlebih-lebih lagi wanita. Saya ingatkan kepada para wanita supaya
undang-undang yang digubal di negeri Perak ini, khususnya dari enakmen pentadbiran agama Islam negeri Perak, adalah bertujuan untuk menjaga hak wanita itu sendiri. Contohnya kalau poligami itu dibuat di luar negara, wajib untuk didaftarkan. Mengapa wajib didaftarkan? Untuk dinilai sama ada nikah itu sah ataupun tidak. Kalau tidak sah, dia akan melibatkan isu-isu lain, isu anak luar nikah dan sebagainya. Kalau sah, wajib didaftarkan supaya hak-hak isteri dan hak-hak anak yang bakal lahir akan terjamin. Jadi dalam perkara ini, saya menasihatkan orang lelaki dan wanita yang bakal menjadi isteri kedua atau ketiga, pastikan proses itu berlaku mengikut saluran undang-undang. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, barangkali ada orang bertanya, boleh tak Ustaz kalau sekiranya minta cerai sebab isteri berpoligami? Asasnya adalah wanita haram minta cerai pada suami tanpa sebab. Hadis Nabi, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Mana-mana wanita yang memohon cerai daripada suaminya tanpa sebab, maka dia tidak dapat menghidu bau syurga. Hadis ini menunjukkan kalau tanpa sebab. Tetapi di sana ada sebab-sebab yang membolehkan wanita memohon untuk bercerai dengan suaminya melalui mahkamah. Panjang ceritanya, dan ini tuan-tuan puan-puan boleh lihat dalam seksyen 53 enakmen keluarga Islam negeri Perak, bahagian yang kelima. Contohnya, suami masuk penjara, suami tidak berlaku adil dari sudut nafkah dan sebagainya. Semata-mata kerana poligami tak ada. Tetapi kesan daripada poligami itu yang menyebabkan suami tidak adil, cuai dalam urusan sebagai seorang suami, itu disebut dalam seksyen yang ke-53 enakmen pentadbiran enakmen keluarga Islam negeri Perak dan Ridwan. Jadi berhati-hatilah kepada para isteri, tidak sewenang-wenangnya untuk minta cerai kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak dan diqanunkan dalam enakmen pentadbiran keluarga Islam di negeri Perak dan Ridwan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan pencerahan ini memberikan sedikit panduanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.